Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, sebelum saya mulakan kelas untuk subtopik baru 4.1.2 bagi teknik lakaran pictorial, awak pause video saya sekejap. Awak ambil masa untuk kita baca doa sebelum kita mula belajar. Yang mana Chinese berdoa cara Chinese, yang mana Muslim berdoa secara Muslim. Alright, terima kasih. Okay, sebelum kita masuk 4.1.2 ni, kita akan imbas kembalilah apa yang kita dah belajar. Alright, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan peranan lakaran dalam reka bentuk. Ada apa? Ada mempercepatkan pembangunan konsep. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada asas komposisi untuk ilustrasi. Lepas tu kita ada medium komunikasi pelanggan. Lepas tu ada eksplorasi visual. Lepas itu kita ada penyelesaian perincian visual. Dan kita masuk jenis-jenis lakaran. Ada berapa jenis-jenis lakaran? Ada 6 jenis-jenis lakaran. Yang pertama kita ada lakaran peribadi atau contingan. Kedua kita ada lakaran penerokaan. Ketiga kita ada lakaran teknikal. Keempat kita ada lakaran perkembangan idea. Kelima kita ada lakaran persembahan. Seterusnya kita ada lakaran digital. Okey, macam mana nak bezakan lakaran penerokaan dengan lakaran perkembangan idea ni? Okey, lakaran penerokaan adalah kepelbagaian idea awak. Okey, contoh awak nak hasilkan beg tangan. Ada pelbagai jenis beg tangan. Keempat-empat design beg tangan ni adalah berbeza. Reka bentuk dia berbeza. Kalau kita tengok dekat lakaran perkembangan idea pula, dia merupakan penciptaan sesuatu produk mengikut turutan, mengikut tertib. Dia mengikut tertib. Dia step by step. Memula awak hasilkan lakaran dia macam ni. Lepas tu step kedua awak hasilkan, awak tambah baik dia. Step ketiga awak tambah baik lagi, awak tambah tangkai. Keempat awak tambah lagi yang tali dekat bahagian bahu. Itu adalah lakaran perkembangan idea. Okey? Seterusnya kita akan masuk 4.1.2 teknik lakaran pictorial. Alright, dalam teknik lakaran pictorial ni ada 6 perkara yang awak perlu tahu. A. Ada kaedah asas lakaran. B. Lakaran oblik. C. Lakaran isometrik. D. Ialah lakaran perspektif. E. Lakaran bulatan, lengkungan dan elips. F. Lakaran silinder dan kon. Untuk hari ini kita akan belajar bahagian A dulu. Kaedah asas lakaran, iaitu terbahagi kepada dua. Kaedah garisan pendek dan juga kaedah melakar garisan terus dua titik. Alright, awak boleh buka buku teks muka 74. Awak boleh tengoklah cara-cara melukis dia. Dia bagi tahu kat situ. Okay, ini apa yang saya dah pendekkan. Okay, tekan terbahagi kepada dua. Kaedah garisan pendek dan juga kaedah melakar garisan terus dua titik. Tengok dulu kaedah garisan pendek yang pertama. Tanda titik di kedua-dua hujung garisan yang perlu dilakar. Okay, contohnya macam ni. Ini adalah pensel awak. Contohlah saya guna marker sebab takut tak nampak terang kan. Okay, ni pensel awak. Guna pensel kayu. Alright. Okay, tanda titik di kedua-dua hujung garisan yang perlu dilakarkan. Contoh ini dia. Lepas tu letakkan mata pensel pada salah satu titik. Okay, awak letakkan mata pensel awak kat sini. Lepas tu dia kata apa lagi? Lakarkan garisan nipis pendek-pendek ke arah titik satu lagi. Okay, kalau awak mula daripada sini, awak lukis satu garisan pendek-pendek ke arah awak punya titik ni. Kalau awak mula daripada sini, just ke arah sini. Okay. Lepas tu, dia kata apa lagi? Lakarkan garisan tadi dengan garisan yang lebih tebal. Awak sambungkan. Jangan, okay, ini awak dah buat tadi, awak stop, berhenti sambung. Tak. Ada satu titik, garisan putus-putus,
awak cantumkan. Ni saya nak awak buat latihan, pastikan akhir sekali bila awak dah banyak sangat buat latihan, awak akan dapat satu garisan yang lurus. Sebab apa? Sebab saya dah kata lakaran kita tidak akan menggunakan pembaris untuk kita lakar. Kita gunakan freehand drawing. Alright, itu dia kaedah garisan pendek. Untuk kaedah melakar garisan terus 2 titik, awak ikut langkah 1 dan langkah 2. Sediakan titik daripada hujung dengan hujung ni. Kemudian lakarkan satu garisan nipis sehingga ke hujung titik satu lagi. Okey, katakanlah ini saya marker ni kita tak dapat ubah dia punya ketebalan dia. Okey, saya garis nipis saja. Titik hujung nipis saja. Okey. Lepas tu hitamkan garisan tersebut. Barulah kita ambil pen ataupun awak punya pensel, mata pensel tu awak tekan sikit, pastikan dia gelap. Right. Cuba lagi sampai awak dapat satu garisan yang lurus. Gelapkan semula. Dapatkan satu garisan yang lurus. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, awak ambil kertas A4, awak lipat 2. Satu awak lukis untuk kaedah garisan pendek, satu lagi awak lukis untuk kaedah melakar garisan terus 2 titik. Okey, buat banyak-banyak. Nanti saya nak tengok setiap garisan tu akan ada perubahan. Contohlah titik lakaran pertama awak, lakaran asas untuk awak lukis garis lurus ni masih bengkok-bengkok sikit kan. Dekat akhir, at the end, pastikan awak punya lukisan awak dah buat titik-titik macam ni. Sambungan awak tu akan jadi lurus. Okey, tak nak dia terkeluar-keluar ni. Pastikan awak menggunakan pensel kayu. Okey, contohnya kat sini ada 2 titik. Ni akan ada garisan putus-putus. Tapi tak naklah bulat-bulat macam ni. Cukup sekali titik macam ni je. Sebab saya takut awak tak nampak dekat kamera. Okay. Lepas tu awak cantumkan dia. Luruskan. Dan yang untuk kaedah melakar garisan terus 2 titik. Kaedah melakar garisan terus 2 titik ni ada 2 titik hujung kiri kanan. Okay, lepas tu apa buat? Gariskan dengan garisan halus. Baru awak tebalkan dia. Okay. Nampak Kertas A4 awak bahagi 2. Satu untuk kaedah garisan pendek, satu lagi untuk kaedah garisan kaedah melakar garisan terus 2 titik. Pastikan awak mahir asas membuat garis lurus ni dulu sebelum kita boleh masuk untuk lakaran oblik, lakaran isometrik. Okey, itu sahaja daripada saya. Untuk latihan modul awak buat 4.1.2 teknik lakaran pictorial, kaedah lakaran asas. Ini sahaja dulu. Alright. Lepas awak sendkan dekat saya lakaran kaedah garisan pendek, kaedah melakar garisan terus 2 titik serta latihan modul pada bahagian ini. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa buat nota. Terima kasih. Assalamualaikum.